InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada episod yang keempat daripada ayat 32 hingga ke 44. Jadi kalau minggu-minggu yang sudah episod pertama kita berbicara mengenai 10 ayat yang pertama kan, hari-hari yang tiap-tiap minggu yang kita baca, apakah isi kandungannya, bagaimana 10 ayat pertama itu boleh menjadi pelindung kepada fitnah dajjal, fitnah dunia dan sebagainya. Lalu kita masuk pula kepada episod kedua. Episod kedua berkenaan dengan berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Jadi kita dah tahu siapakah Ashabul Kahfi, berapa lama mereka tinggal di dalam gua, dan siapakah mereka, dan yang paling penting adalah apakah pengajaran yang boleh kita dapat daripada kisah Ashabul Kahfi itu sendiri. Lalu episod ketiga pula kita berbicara mengenai jalan orang mukmin. Apa kisahnya? Kisahnya adalah di mana Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak mengetepikan para sahabat, walaupun para sahabat itu nampak secara zahirnya adalah fakir, adalah orang yang tidak berharta, tetapi darjat mereka adalah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu episod yang keempat ni Allah sambung lagi. Dia ada kena-mengena dengan episod yang ketiga. Kerana apa? Kerana episod yang keempat ni Allah datangkan contoh kenapa harta yang ada di dunia ini tidak membawa kita ke mana-mana. Okey? Kita akan lihat ayat yang pertama, ayat 32 hingga 36, ia merupakan ayat berkenaan dengan sikap zalim pemilik kebun yang kaya. Okey, jadi episod ini kita akan masuk ke kisah kedua di dalam surah Al-Kahfi, yang berkenaan dengan pekebun. Okey, pekebun. Jom kita tengok. Saya akan bacakan ayatnya dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Apa Allah cakap? Dan berikanlah kepada mereka satu contoh. Berkenaan dengan apa? Rajulaini, dua orang lelaki. Kami adakan bagi salah seorang di antaranya 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar, serta kami jadikan di antara keduanya jenis-jenis tanaman yang lain. Lalu Allah sambung, kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu mengeluarkan hasilnya dan tidak mengurangi sedikit pun dari hasil itu, dan kami juga mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai. Masya Allah sangat. Okey, baik, kita baca di dalam buku sebentar, page ke-78. Okey, kita tengok sikap zalim pemilik kebun yang kaya. Menurut Ibnu Abbas, ayat 32 mengisahkan tentang 2 orang saudara daripada Bani Israel, seorang kafir yang bernama Kutrus dan seorang lagi mukmin yang bernama Yahuza. Kedua-dua mereka mewarisi daripada ayah mereka 8,000 dinar. Anak yang kafir membelanjakan hartanya membeli tanah dan sebagainya, adapun yang mukmin membelanjakannya pada jalan kebaikan. Allah memberikan contoh bahawa orang musyrik yang meminta mengasingkan diri mereka daripada orang-orang miskin yang beriman. Perumpamaan tersebut tentang 2 orang pemilik kebun yang salah seorang daripadanya memiliki 2 kebun anggur yang dikelilingi dengan pohon-pohon tamar, serta di antara 2 kebun tersebut Allah penuhkan dengan tanaman berbuah yang menyenangkan. Kebun-kebun tersebut berbuah setiap tahun tanpa berkurang sedikit pun. Allah juga mengalirkan sungai di celah kedua-dua tersebut. Okey, jadi kita tengok apakah arti di sebalik setiap perkataan daripada ayat ini. Yang pertama sekali kita ambil tengok waqrib lahum masalan. Okey, ini adalah satu phrase dalam bahasa Arab dan maknanya apa? Berikan mereka contoh. Waqrib ni, daraba ni membawa sangat banyak maksud di dalam Al-Quran. Kita dah belajar juga kan daraba pada awal-awal ayat hari tu. Okey. Jadi waqrib lahum masalan ni maksudnya berikan, waqrib lahum, berikan kepada mereka masalah ni misal. Kalau Melayu kita cakap misal. Dan dia ambil daripada perkataan Arab. Masalah contoh seperti apa? Rajulaini adalah 2 orang lelaki. Okey, saya tak tahu kalau misalnya contoh bukan dekat atas rajulain, contoh maksudnya dekat atas masalah. Okey, rajulaini 2 orang lelaki.
Siapakah dua orang lelaki yang dimaksudkan? Yang pertama adalah pemilik dua kebun musyrik yang sangat kaya. Okey, dan lagi satu adalah jiran mukmin yang fakir. Okey. Jadi apa jadi di antara kedua ni? Allah cakap apa? Ja'alna li ahadihima. Kami telah jadikan li ahadihima untuk salah seorang daripada mereka ni. Allah kasih apa? Allah kasih jannatain. Bukan bermakna dua syurga, tidak. Tapi dalam konteks ayat ini bermakna dua buah kebun. Kita kalau belajar jannah tu syurga kan? Tapi dalam konteks ayat ini dia kebun. Sebab tu kalau syurga kita panggil taman-taman syurga, kebun-kebun syurga. Okay? Jadi jannatain ini dua buah kebun. Min a'nabin. Min daripada a'nabin ni anggur. Nanti kita belajar lagi satu a'nabin. Anggur. Mak pergi pasar beli apa? Oh, I beli a'nabin. Okey, maknanya Allah kasih apa dekat pemilik dekat salah seorang dari mereka dua kebun anggur. Okey, Allah dah kasih dua kebun anggur, lalu Allah jadikan dia apa? Allah jadikan dia wahafafnahuma binakhlin. Tak cukup dengan kebun-kebun anggur-anggur tadi, Allah kelilingkan. Sekarang ni kebun anggur kan, kelilingnya ada kebun kurma. Ada yang kata kebun kurma, nakhlin ni membawa dua maksud. Ada pendapat katakan ada dua kebun kurma, ada pendapat mengatakan kebun kelapa sawit. Palm tree. Okay? Maknanya bukan hanya ada buah anggur tapi ada juga buah yang lain. Lalu Allah tak berhenti di situ, Allah sambung lagi, wa ja'alna bainahuma zar'an, dan kami jadikan apa di antara dua ni zar'an, tanaman yang lain. Bila Allah menggunakan word zar'an, maknanya tumbuh-tumbuhan di dalam kebun itu sangat subur. Maknanya tak perlu orang kita extra effort untuk jadikan dia berbuah yang begitu banyak, yang begitu segar. Tetapi Allah bagi dengan semula jadinya. Maknanya kebun tu sangat sihat, sangat subur, sangat dan sebagainya. Okay. Lalu dalam ayat seterusnya Allah sambung dikeluarkan ukulaha, hasilnya ni, hasil daripada tanaman-tanaman tersebut ni, walam tazlim minhu syai'an, dan tak mengurangi satu apapun. Maknanya apa? Kalau kita ada kebun kan, adakah ianya normal kalau ada dalam banyak-banyak tu ada yang daun terosak sikit ke, ataupun ada buah yang rosak, normal kan? Tetapi kebun ini tak ada satu pun yang rosak, tak ada satu pun yang busuk. Semuanya keluarkan hasil yang baik, yang sedap, yang lazat, yang tidak tercemar. Bukan itu sahaja, wa fajjarna khilalahuma naharan. Wafajjarna ni apa? Allah mengalirkan di antara keduanya ni, ada dua kebun kan? Di antara kebun satu dan kebun dua ni Allah alirkan sungai. Allah alirkan sungai. Sebab itu kebunnya itu sentiasa segar. Sebab Allah begitu jaga kebun ni. Kira kalau dekat atas kebun perlukan sinaran matahari, dekat bawah pun perlukan air dan sebagainya untuk sentiasa moisture kan, tangan ada. So Allah jaga kedua. Sebab tu di antara keduanya ada sungai. Begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada salah seorang daripada mereka ini. Begitu kaya tak? Tak perlu risau, ada dah cantik, besar, tak ada buah yang rosak, tak ada daun yang rosak, tak ada pokok yang rosak, semuanya serba indah, serba lazat, serba sempurna. Okey. Lalu seterusnya kita dah tahu apa nikmat yang dia dapat ni si pemilik kebun ni. Lalu dia kata apa? Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Nanti kita saya bagi tahu makna dia, saya bacakan ayatnya dulu.
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Ayat-ayat yang baru saya bacakan tadi merupakan dialog si pemilik kebun itu kepada sahabatnya. Kan ada dua orang tadi kan. Lalu pada satu hari mereka ini berjumpa. Wa kana lahu samarun, baginya tu ada harta yang sedemikian kan. Lalu faqala li sahibihi, faqala, siapa yang berkata ini? Si musyrik ni yang berkata. Pemilik kebun yang sangat kaya ini yang berkata, dia kata kepada sahabatnya, li sahibihi. Bila Allah gunakan word sahabat ni sahibihi ni, maknanya dia bukan friend tapi dia companion. Dia acquaintance kan. Dia adalah sahabat yang baik, maknanya memang sahabat yang selalu berbual-bual dan sebagainya. Dia bukan sahaja berbuat, tapi Allah cakap wahwa yuhawiruhu. Yuhawiruhu ni maknanya dia bersembang-sembang lah. Kalau saya cakap sekarang ni, saya cakap seorang kan, awak angguk iling-iling kan. Tapi kalau kita berbual bersembang, kita dua-dua berbual, betul tak? Nanti saya tanya, awak jawab, awak cerita, dia cerita, begitu. Okay, so maknanya diorang dalam keadaan position yang macam itu. Senang kata, diorang macam tengah lepak gitu lah. Tengah lepak, sembang-sembang kan. Nah, dia ceritakan cerita, yang si kaya ni cakap apa? Ana aktsaru minka. Aku ini lebih banyak daripada kamu. Apa yang banyak? Malan, harta. Wa'azzu nafar. Wa'azzu, dan aku ini lebih hebat. Nafaran ni kira ramai pengikut. Senang kata cakap, kau tahu tak, aku ni kan lagi banyak harta daripada kau tau. Followers aku berjuta-juta. Tak besar-besar. Dia tahu tengah berbual kawan. Kadang-kadang kita ada kawan ni sebegini. Betul lah. Dalam cerita, padahal tengah cerita pasal lain. Tiba-tiba dia masuk cerita pasal apa benda yang dia ada. Kita tak tanya pun. Dalam ni dia tak tanya pun kau banyak harta ke, tak ada. Dalam tengah duk sembang-sembang pasal lain, tiba-tiba dia masuk, dia membanggakan diri, dia cakap apa, aku ada lagi banyak harta daripada kau. Dan aku punya pengikut pun ramai daripada kau. Nak kata orang sayang dia lah. Sebab tu banyak orang ikut dia. Lalu dia dah cakap macam itu, apa dia buat? Wadakhala jannatahu. Dakhala ni masuk, dan dia pun masuk ke kebunnya, wa huwa zalimun li nafsihi, dan berlaku zalim ke atas dirinya. Apa yang dia buat? Jom kita tengok. Dia kata qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Okey, bila perkataan qala ni dia boleh jadi berkata secara out loud, berkata secara terang, ataupun dia boleh juga berkata secara sendiri. Tak penting, yang penting dia berkata. Sama ada dia cakap diri sendiri ataupun dia cakap dengan sahabat dia. Okey, dia kata apa tahu? Ma'azunnu, aku tak rasalah antabidi hadhihi abada. Kebun aku ni akan binasa. Maknanya dia akan selama-lamanya begitu. Okey? Okey lagi tak? Dia cakap macam itu? Okeylah lagi. Okeylah. Dia mengharap benda ni akan kekal selamanya. Okey, tetapi yang tak okeynya adalah dia merasa begitu bangga dengan kebun-kebunnya. Okey, lalu dia cakap apa? Yang tak okeynya dia kata wa ma azunnu as-sa'ah qa'imah. Dan aku pun tak rasa yang hari kiamat ni akan datang selama-lamanya. Maknanya apa? Dia ada dua pendapat dekat sini. Dia kata mungkin dia percaya kiamat, tapi dia percaya kiamat ni lagi lama. Contoh lagi 1000 tahun. Kalau 1000 tahun lagi mana dia pun dah mati lah. So maknanya dia tak menganggap hari kiamat ini boleh datang bila-bila masa, boleh datang dalam masa yang terdekat, tapi dia percaya yang kiamat tak adalah. Macam itulah. So maknanya kerana terlalu banyak harta dia ni, dia sampai tidak mengingat kepada hari akhirat. Dan dia menganggap hari akhirat itu biasa-biasa saja. Okey? Tak apa, dia sambung lagi. Wala yaruditu ila rabbi, sekiranya aku ini dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Aku akan dapat yang lebih baik daripada ini. Kira maksudnya
tempat kembali, dia sebenarnya tak percaya. Tapi dia cakap dengan kawan dia ni, kalaulah aku ni seperti yang kau kata ni kan, akan kembali kepada Tuhan ni, kalau aku kembali kepada Tuhan aku, nescaya aku akan dapat lebih baik daripada apa yang aku ada dekat sini. Sebab padanya, takkanlah dekat dunia Allah kasih aku macam gini, dekat akhirat Allah tak kasih aku macam gini. Ini adalah fahaman yang sangat salah. Fahaman yang sangat salah. Ini yang dikatakan zalim ke atas dirinya sendiri. Kerana dia begitu takbur, begitu sombong, begitu angkuh dengan nikmat yang Allah berikan, dan dia menganggap segala-galanya adalah daripada usahanya sendiri. Dahlah anggap segala-galanya dan usahanya sendiri. Lalu dia membangga lagi, dia kata benda ni akan kekal selama-lamanya. Walhal itu tidak benar sama sekali. Okey, jom kita tengok seterusnya, ayat yang seterusnya kan. Apa nasihat mukmin kepada sahabatnya? Kawan dia tengok dia macam, apa dah dia buat? Jom kita tengok apa kawan dia cakap. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfah thumma sawwaka rajula lakinnahu Allahu rabbi ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Panjang. Kawan dia balas balik. Apa yang tadi dia cakap tu, kawan dia balas balik. Kawan dia nasihatkan kepada kawan perkebun yang kaya tadi. Qala lahu, sama juga sekarang. Tadi qala lahu sahibuhu tu yang orang musyrik berkata kepada orang mukmin. Kali ini kawan dia reply lah. Kata tadi kawan dia diam je kan, ada kawan dia reply. Okay, ada yang kata ini adalah waktu yang berbeza, ada yang kata terjadi dalam waktu yang sama. Tak penting, yang penting pengajarannya. Okay. Qala lahu, so si kawan yang mukmin ni berkata kepada sahabatnya, sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, sama juga dalam konsep bersembang. Tengah sembang-sembang, kawan dia tanya, akafarta, adakah engkau akan ingkar, adakah engkau akan kufur billadhi, kepada yang khalaqaka, menciptakan engkau. Dia tak stop kat situ tau, tapi dia kasih detail lagi. Dia kata apa yang telah menciptakan engkau, min turabin, daripada tanah, summa min nutfatin, lalu menjadi segumpal darah, summa sawwaka rajulan, lalu bentuk kau ni sempurna sebagai seorang lelaki. Kenapa kawan dia ni sampai kasih detail penciptaan seorang manusia? Kerana tercipta dia seorang manusia itu susah ke senang? Susah lah. Yang menanggung susah siapa? Yang di dalam, yang membawanya ni lah. So maknanya sangat complicated lah daripada start. Betul tak? Ada orang yang senang mengandung, ada orang yang mengambil bertahun-tahun, ada yang tak ada peluang langsung. So maknanya proses nak mula tu, nak bentuk tu pun dah susah. Bila dah masuk ke dalam rahim, kita nampak macam senang lah, sebab memang Allah dah jadikan. Tapi kalau kita tengok proses macam mana terbentuknya janin, lalu perlahan-lahan dia grow, itu adalah, dan bila dia grow tu, maknanya bukan duduk relax saja je kan, macam-macam lain orang lain. So maknanya proses kejadian seorang manusia itu sangat detail, sangat terperinci, dan Allah tidak senang kata tu macam segala detail. Bayangkanlah dalam kita ni ada berapa vein, lepas tu darah lalu mana ke mana, nak masuk mana. So banyak sangat benda yang diperlukan dalam proses untuk kejadian seorang manusia. So bila Allah dah jadikan kita sesempurna ini,
lalu sampai ke hati kita, Amilat, kat mana kita punya, orang kata, kesedaran diri kita bila kita nak berasa takabur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini bukan terjadi dengan diri sendiri. Kita ini diciptakan oleh Allah. Dengan izin Allah kita diberikan peluang untuk masuk ke dalam rahim ibu kita. Dengan izin Allah juga kita diberikan ruang yang cukup, ruang yang selesa, ruang yang sempurna untuk kita membesar di dalam rahim ibu kita. Lalu dengan izin Allah juga kita dilahirkan ke dunia. Berapa banyak juga yang tak terlahir ke dunia. Betul tak? Semua ini dah atas dasar izin Allah. Bukan sebab mak tu makan suplemen 10 botol satu hari. Mak makan suplemen tu sebagai perantara, sebagai effort mak untuk jadikan anak itu sihat. Tetapi akhirnya semua itu berlaku di atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita manusia ini jaga pun, tapi kalau Allah tak izinkan, ia tetap tidak akan berlaku. Jadi itu yang sahabat dia cakap ni. Kau ni tak fikir ke? Kau ni tak fikir ke? Allah dah kasih macam ni, kau kufur, kau ingkar lagi kepada Allah. Lalu dia cakap apa? Lakinnahu Allahu Rabbi. Aku ini percaya sesungguh-sungguhnya yang Allah itu adalah Huwallahu Rabbi. Allah itu adalah Tuhanku. Wala usyriku bi Rabbi ahada. Wala usyriku bi Rabbi ahada. Dan aku tidak akan sekali-kali bersekutukannya dengan yang selain. Nasihat seorang sahabat itu. Dia mulakan dengan apa yang dia percaya sebelum dia masuk kepada poin yang asal. Lakin ada bercakap, aku ni percaya dan yakin yang Allah itu Tuhan. Dan aku tak akan sekutukan. Kenapa dia menggunakan word sekutukan? Adakah dalam kisah tadi tu, bila kita tengok kisah sahabat tadi tu, adakah sahabat tu cakap dia percaya kepada berhala ke? Adakah sahabat tu cakap tak ada kan? Tapi syirik ini ada banyak. Syirik yang jelas lagi nyata adalah bila kita sembah Tuhan selain Allah. Jelas dan nyata. Syirik-syirik kecil ni yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Apakah syirik yang berlaku tadi? Dia percaya segalanya atas hasil usahanya sendiri. Maknanya apa? Maknanya dia percaya bahawasanya kira dia bukan samakan dia dengan Allah, tapi lebih kurang macam gitulah. Sebab dia percaya yang dia yang jadikan benda ni semua happen like this. Dia yang berjaya dapatkan kebun yang secantik ataupun sesegar itu tanpa disandarkan kepada Allah langsung. So maknanya dia rasa kekuatan dan kekuasaan itu dia ada. Sebab itu disamakan dengan sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kawan dia pun masuk poin sebenar. Poin sebenar adalah apa? Walaula idh dakhalta jannataka, sekiranya engkau ni masuk kepada kebunmu, kalau kau masuk ke kebun kau tahu kebun kau ni cantik, kau tahu kebun kau ni sempurna, qulta, katakanlah, Masya Allah la quwwata illa billah. Apa maksudnya? Semua ini adalah atas kehendak Allah. Wala la quwwata illa billah. Tidak ada yang lebih berkuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala. So ini adalah amalan yang boleh kita amalkan. Sekiranya kita ni ada rumah yang besar, kita ada company yang besar, kita ada keluarga yang alhamdulillah sihat dan bahagia, tak kala kita nampak mereka, bila kita rasa kagum, salah ke? Tak salah. Tetapi apa yang boleh kita buat? Katakanlah Masya Allah la quwwata illa billah. Sama juga kalau orang cakap, aku suka lah tengok keluarga kau happy je kan, katakan Masya Allah la quwwata illa billah. Kerana kadang-kadang orang ini tak boleh nampak bahagia orang lain, tak boleh nampak kesenangan orang lain, mulalah macam-macam benda dia buat. Sebab apa? Hasad. Penyakit hasad ni memang sangat susah kalau dah ada nak hilangkan. Jadi sebelum ada, kita perlahan-lahan apabila kita rasa tak orang tak kita manusia, kadang-kadang kita nampak, kita tengok orang macam happy je, macam best lah kehidupan dia.
kita pun nak juga lah macam itu kan. Tapi jangan jadikan itu sebagai inspirasi untuk kita berusaha ke arah itu. Tapi jangan jadikan ianya sebagai satu permulaan titik hitam di dalam hati kita. Okey? Lalu mulalah kalau kita dah mula suka lama-lama macam berkat hati tengok orang tu bahagia. Bila orang lain datang, kau tengok dia macam bahagia. Tu macam betul je, tak bahagia tak tidak. Kan? Mulalah titik-titik hitam untuk menghasut orang lain supaya tak gembira melihat kebahagiaan orang lain. Okey, kerana rezeki ini masing-masing. Rezeki saya tak sama dengan rezeki awak. Rezeki awak tak sama dengan rezeki saya. Begitu juga dengan ujian. Ujian awak dan ujian saya tak sama. Lalu orang ini cakap apa? Dia dah katakanlah sekiranya kau nampak, kau masuk ke kebun, kau cakaplah kau tak. Masya Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malam wa waladan. Sebab kalau kau pandang aku ni, aku lebih sikit daripada kau. Aku tak ada pun harta dan beranak pinak, followers yang banyak macam kau. Okey, tak ada. Jadi bila kau ada benda ni, sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Lalu sahabat ni sebenarnya dalam keadaan marah. Okey, dia macam orang kata macam cannot brain. Tak ada benda, cannot brain. Kenapa orang ni sampai cakap macam gini? Sebab apa? Sebab apalah. Macam mana? Sebab dia percaya dan yakin kan Allah itu Tuhan. Dan segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia cakap fa'asa rabbi, aku berharap Tuhanku ini ayyutiyani khairan min jannatik, akan memberikan aku kebun yang lebih baik daripada ini. Boleh dapat tak? Boleh, walaupun bukan di dunia. Sekiranya seorang itu beriman, harta dunia tak dapat tak apa, kerana Allah janji dekat akhirat pasti dapat. Dia mulakan dengan itu. Ayat ini ayat ke-40 dia mulakan dengan itu. Dia berharap, dia berdoa kepada Allah, semoga aku ini dapat, walaupun aku tak ada harta yang banyak, aku tak ada anak yang banyak, aku tak ada followers yang banyak dekat dunia ni, tapi aku berharap yang Allah akan berikan aku kebun yang lebih baik. Okey? Lalu dia bagi warning dekat sahabat dia. Dia dah cakap kan apa sahabat dia sepatutnya buat ni. Lalu dia bagi 3 warning dekat sahabat dia. Warning yang pertama, wa yursila 'alaiha husbana minas sama. Aku bimbang ni, aku takut ni kau ada action sangat, ni sombong sangat ni. Aku bimbang sampai Allah akan turunkan bencana daripada langit. Kalau turun bencana daripada langit, maknanya apa? Maknanya akan fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka Allah akan jadikan tanah yang tandus. Kira kalau dah ada bencana jatuh daripada langit, maknanya kebun akan hancur dari sudut permukaan atas. Lalu yang ketiga, biha ma'uha ghauran. Bukan sahaja yang atas, aku bimbang juga Allah akan datangkan bencana yang mana akan menjadikan ma'uha ghauran. Air kat bawah tanah tu jadi kering kuntang. Maknanya tanah tu akan jadi kering lah. Bila tanah kering, macam mana tanaman nak subur? Betul tak? Falan tastati'a lahu talaban. Dan kau tak akan mampu lagi untuk cari macam mana nak baiki kebun kau. Sebab apa? Atas bawah semua kena attack. Dah kena attack, lalu macam mana? Allah dah turunkan bala. Bila Allah turunkan bala, kau nak tolong siapa? Sahabat cakap. Okay? وَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. Apa Allah cakap? Kita tengok. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ.
maka apa yang dikatakan oleh sahabat tadi itu terjadi. Maka binasalah segala-gala hasil tanamannya tu. So tadi sahabat dah warning kan, lalu benda itu betul-betul berlaku. Jadi dia pun dah, alamak, apa yang dia buat? Fa asbaha yuqallibu kaifaihi. Maka dia macam meresah, tapak. Dia macam macam itu kan, kafai ni yuqallibu apa, membolak-balikkan kafaihi, tapak tangannya. Itu menunjukkan seseorang tengah berada dalam mood penyesalan. Dia dah mula menyesal. Sebab apa? Allah dah turunkan bala. Apa yang sahabat tadi cakap pun betul. So maknanya dekat sini kita boleh nampak dia tak adalah seorang yang kafir sebenarnya, tapi dia lebih kepada dia percaya tetapi dia ingkar. Maksudnya dia percaya kepada Allah tapi dia ingkar terhadap benda ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab the moment Allah binasakan, dia terus menyesal. Dia menyesal apa? Yang pertama dia menyesal alama anfaqa fiha, ke atas apa yang telah dibelanjakan untuk semarakkan kebun dia tu. Banyaklah kan belanja. Tak, ada dua kebun ni. Ada dua kebun, ada sungai lagi. So maknanya dia kena belanja. Ada usaha, maknanya adalah usaha dia untuk jadikan tanaman-tanaman itu terus segar dan untuk maintenance tinggi lah. Maintenance tinggi. So banyak harta yang telah dibelanjakan ke atas kebunnya tu. Sebab tu dia rasa begitu hebat, dia rasa begitu bangga dengan hasil-hasil daripada kebun itu. Wa hiya qawiyatun ala urushiha. Dan itu macam, kalau saya pun tak begitu faham plantation lah tapi ya qawiyatun ala urushiha ni maksudnya apa? Qawiyah ni maknanya runtuh. Urushiha ni, itulah saya cari Melayu tak faham, English pun tak faham. Katanya maknanya laterally. Tahu tak laterally apa? Bila saya tengok, dia macam like stick, wooden stick. Maksudnya macam para-para gitulah. Dia benda-benda tanaman lah. Dia macam setiap stick-stick yang ada tu semua runtuh. Sebenarnya bila benda tu runtuh, maknanya dah susah untuk diteruskan daripada tanaman tu. Jadi semua runtuh lah. Sebenarnya Allah dah binasakan. Tadi cakap pasal tanah yang tandus kan, ini daripada tempat dia berkebun tu pun dah runtuh juga. Okey, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Aku berharap aku tidak sekutukan Tuhanku dengan yang lainnya. Sekarang ini baru dia menyesal. Tetapi maknanya kalau kita tengok dekat sini ada peluang tak baginya? Masih ada, sebab Allah bayar cash dekat dunia. Bila Allah bayar cash dekat dunia, kita tersedar kita masih ada ruang dan waktu untuk bertaubat. Lagi wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi hada. Aku berharap aku tidak sekutukan Tuhanku selainnya. Tapi kalau nak cakap pasal penyesalan, Fir'aun pun menyesal juga. Setiap kali ditimpa bala, Fir'aun menyesal. Fir'aun cakap Fir'aun akan beriman. Datang kesenangan, Fir'aun buat apa? Balik kepada Fir'aun yang asal. Dan bukan sekali, berkali-kali. So kalau kita ini dah ditimpa ujian yang begitu berat, lalu kita bertaubat, doa juga pada Allah, usahakan juga ke arah supaya ianya tidak kembali lagi. Kerana apa? Satu kali Allah kasih peluang, dua kali mungkin Allah kasih peluang lagi, tiga kali Allah kasih peluang lagi, takut kali keempat tak ada peluang terus. Na'udzubillah min zalik. Itu yang paling kita takut sebagai seorang yang masih hidup di atas bumi ini. Sebab akhirnya kita semua percaya dunia ini hanyalah sementara. Yang akhirnya, yang kekal tu, yang akhirnya kalau kita susah dekat dunia ni, sementara je. Kalau kita kaya dekat dunia ni pun, sementara je. Tapi amalan-amalan yang kita buat ni akan kekal selamanya. Kerana apa? Kerana itulah akan menjadi titik permulaan atau penyebab macam mana kita hidup dekat akhirat nanti. Okay? Jadi, lalu Allah sambung kepada ayat yang seterusnya. Walam takullahu fi'atun yansuruna. Sekarang ni dah tak ada apa. Dah tak ada, tadi dah cakap ada banyak followers tadi kan? Mana followers kau? Followers kau tu pun tak boleh nak tolong lah. Tak ada siapa-siapa pun. Kalau ada yang nak
kau ada 10 anak ke, ada 20 anak ke, ada 1 juta followers pun, tak ada satu orang pun, tak ada satu grup pun yang boleh tolong. Tak ada. Min dunillah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana muntasiran. Bukan je orang tak boleh tolong dia. Dia pun tak boleh nak tolong diri sendiri. Yang tadi dia bangga sangat tadi kan. Dia bangga yang ni semua datang daripada hasil usaha dia sendiri. Sampai dia tak ingat kepada Allah dan sebagainya. Dia tak sandarkan pujian-pujian tersebut kepada Allah. Dia ni sekarang dah hancur ni pun, dia tak boleh nak tolong diri dia sendiri. Dia kata orang, kita nak, sedang kata nak bangkit pun dah tak boleh dah. Sebab hancur segala-galanya. Bayangkan hari ini kita dah, contoh kita dah 10 tahun hidup sebagai seorang yang kaya. Rumah besar, sentiasa ada pembantu dan sentiasa orang kata tersedia. Tiba-tiba satu hari bankrupt. Macam mana kita nak bangun balik? Agaknya hari ini bankrupt, besok happy tak? Taklah kan? Kita kalau dah biasa, contoh kita tak boleh pula nak samakan kita dengan dia. Taklah, aku biasa dia hidup susah. Kita memang dah biasa. Tapi untuk orang yang sentiasa ada kesenangan ni, untuk dia bermula dengan tak ada apa-apa, ia adalah satu ujian yang sangat berat. Kerana apa? Kerana dia tak biasa rasa susah. So maknanya dekat sini macam itulah. Dia dah biasa dah dengan kebun yang sangat subur dan sebagainya. Tiba-tiba dengan sekelip mata, dia tak mengambil satu hari pun Allah nak runtuhkan dia. Dengan sekelip mata segala-galanya hilang. Semua hilang, tak ada satu pun hilang. So macam mana dia nak bangun? Orang lain tu dah tak ada lah. Orang lain tu bersama dia sebab dia kaya. Kalau awak jatuh miskin, hanya kawan yang sejati je yang akan bersama-sama you, betul lah? Kawan-kawan yang lain tu banyak lebih kepada sebab kita ni ada orang kata influence, kita ni ada sebab lah kenapa mereka berkawan dengan kita. Tapi tak kala kita jatuh, daripada 1 juta boleh jadi 10 je. 10 tu mungkin bagus. Boleh jadi 5, boleh jadi 3, boleh jadi 1 je. Daripada 1 juta. Itu kawan yang nak bersama dengan kita. Kita ni nak bangun ni. Itu yang banyak kes-kes lagi menzalimkan diri sendiri tu. Dah tak boleh tahan, lalu dia buat apa? Tak nak cakap lah. Kan? So maknanya ini adalah satu peringatan yang sangat hebat untuk kita. Kerana apa? Kalau kita tak perlu kaya sebegini pun untuk kita lupa pada Allah, betul tak? Kita kalau dah senang sedikit pun, tanpa ada rasa susah, hidup selesa pun, kita boleh lupa pada Allah. Betul tak? Betul. Sebab banyak sangat, kita terlalu banyak sangat urusan-urusan yang ada dekat dunia. Okay? Lalu ini yang terjadi kepada pemilik kebun yang kaya. Ni Allah nak jadikan kisah lah. Sebab apa? Dekat episod yang sebelum ni kan, mereka ini so-called jateraita Nabi untuk asingkan majlis di antara mereka yang kaya, so-called kaya ni dengan yang fakir. Walhal kaya ini kalau Allah nak tarik, bila-bila Allah boleh tarik. Status seseorang kalau Allah nak tarik, bila-bila Allah boleh tarik. Hari ini orang puja you, esok orang boleh kecam. Status, kedudukan, pangkat, harta ini semua Allah boleh tarik bila-bila masa sahaja. Dan kita ini, apabila kita nampak itu berlaku kepada seseorang, kita tengok hari ini dia kaya, besok dia miskin, apa kita boleh buat? Itulah pada muka. Belagak sangat. Jangan. Kerana kita juga punya harta. Kalau terjadi sesuatu kepada ahli keluarga, jangan kita sibuk menghukum kesalahannya. Kita ini boleh keluar rumah, boleh nak berhadapan dengan orang sebab Allah tutup aib kita. Kalaulah Allah nampakkan secara fizikal kita apa dosa-dosa kita, kita pun takkan mampu keluar rumah. Dan kadang-kadang bila aib kita terbuka dan tersebar, itu juga sebenarnya merupakan satu nikmat. Kenapa? Kerana ianya memberi kita kesadaran yang mungkin orang lain tak dapat. Selama ni kesilapan orang lain ni ditutup, kesilapan kita ni disebarkan. So kita dah jadi rasa malu, betul tak? Kita jadi rasa malu. Kenapa malu dengan manusia? Tapi malu tu kita tak boleh malu dengan Allah SWT. Walhal manusia ni tak boleh lakukan apa-apa kepada kita. Dia ada mulut dia untuk cakap. Tapi Allah
mampu untuk menghukum kita. Allah mampu untuk mengazab kita. Tapi dengan Allah, jarang-jarang kan kita rasa malu. Kita boleh malu, awal nak keluar, jumpa orang dan sebagainya. Sebab tu bila kita nampak ini terjadi kepada orang lain, apa yang kita boleh buat, doa sedoa-doanya ia yang tidak berlaku kepada kita dan ahli keluarga kita. Sebab kita tak tahu apa akan jadi kepada kita sekiranya ia berlaku kepada diri kita sendiri. So doa. Senang kata memang betul perkataan mind your own business tu. Mind your own business bukan bermaksud tidak menolong orang lain, tetapi lebih kepada jangan sibuk menghakimi orang lain. Sebab dia ada dosa, you pun ada dosa, I pun ada dosa, dia pun ada dosa. Semua orang ada dosa. Sama ada orang lain nampak ataupun tidak. Jadi apa sahaja kita punya kesenangan itu merupakan satu nikmat dan juga merupakan satu ujian. Dia boleh jadi you senang, you makin ingat Allah. Dia boleh jadi juga you senang, you makin lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang kita nak senang ni, kita nak kaya ni senang ke susah? Susah. Kan nak kena kerja siang malam, kalau ada bisnes nak kena bersungguh-sungguh nak buat. Sebab itu manusia ni rasa bila dia senang atas usaha, sebab usaha dia. Sebab memang betul-betul dia usaha. Kalau dia tak usaha, harta tu tak datang, tak adalah duit jatuh dari langit begitu saja. Tak, tapi sebab atas usaha dia lah, sebab itu dia dapat kesenangan dekat dunia ni. Sebab itu sebenarnya susah kita nak sandarkan kekayaan, kesenangan kita ada dengan Allah. Sebab usaha yang kita letak itu sangat bernilai. Tetapi sekiranya kita sandarkan kepada Allah, usaha kita tadi itu nilainya akan lebih tinggi. Dan bila nilai itu akan lebih tinggi, kita tahu kita usaha ini, kita usaha untuk dapat kesenangan ni bukan sebab nak dapat kesenangan. Kita usaha ni sebab kalau kita nak senang, kita usaha, jadi bila kita senang kita dapat membantu lebih ramai orang. Contoh. Ataupun bila kita senang, kita tak boleh cakap orang, kita nak pastikan ahli keluarga kita ni hidup dengan tenang. Tak perlu bersusah payah. Pada sentiasa ada tujuan dan bukan hanya kerana nak kejar harta dunia semata. Bukan. Sentiasa sandarkan kepada Allah. Sebab lagi you bersandar kepada Allah, lagilah Allah suka nak tolong kita. Padahal sebenarnya Allah tidak memerlukan kita untuk bersandar kepada Allah. Tapi kita lah yang perlu untuk bersandar kepada Allah saat kita nak tunjuk Allah yang kita ni betul-betul nakkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Lalu Allah cakap apa? Hunalikal walayatu lillahil haq wa huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Dan dekat sini kita nampak apabila seseorang itu dah ditimpa musibah, yang kuasa beri pertolongan siapa? Hanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sahajalah yang sebenar-benarnya boleh memberi kuasa untuk menolongnya, untuk bagi dia semula apa yang dia ada ataupun apa sahaja pertolongan yang Allah nak beri. Dan kita kena ingat Allah lah pemberi pahala yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Huwa khairun sawaban, huwa balik kepada Allah. Khairun, sebaik-baik, sawaban, pemberi pahala. Jadi jangan pernah sangka walau sekecil mana kebaikan yang kita lakukan kepada orang, Allah akan pandang dan Allah akan beri pahala. Walaupun hanya dengan secebis senyum. Okay? Buat baik, orang rasa happy walaupun sedikit akan memberi kebaikan kan? Mana kita beri kebaikan kepada orang tersebut. Kita nampak macam senyum dia, senyum okeylah, tak ada apa-apa. Tapi tidak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak untuk malaikat yang mencatat. Malaikat yang mencatat kebaikan ni selalu nak catat kebaikan kita. Selalu menanti untuk mencatat kebaikan yang kita lakukan. Okay? Dan Allah juga wa khairun uqba. Wa khairun uqba ni maksudnya apa? Pemberi kesudahan yang baik. Dan inilah yang kita nakkan.
Kesudahan ni lah yang kita nakkan. Sampai sekarang kita tahu tak kesudahan kita macam mana? Tak tahu. Kesudahan kini lah yang kita nak, sebab saya ni kadang takut juga. Sebab apa? Kita banyak dengar kisah kan macam mana orang diaibkan. Kehidupan tak aib, tapi jenazah dia diaibkan. Itu dah kira inilah. So kita tak tahu kesudahan kita macam mana. Yang kita mampu lakukan adalah usaha sebaik-baik amalan yang kita buat dan juga doa sebaik-baiknya. Semoga kita ini dijaga, ditutup aib kita ni oleh Allah SWT sehingga kita meninggalkan dunia ini. Bukan hanya sekarang, tapi juga di akhiran kehidupan kita kelak. Okey? Dan ini adalah satu doa yang saya nak share. Doa ini saya percaya muslimah sekalian pun mesti tahu. Doa ini merupakan doa daripada ayat Quran juga, surah Al-Hasyr. Doanya berbunyi, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubana ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah ini saya bagi insya-Allah. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah keampunan kepada kami, kepada saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sifat dengki ini adalah permulaan kepada segala-gala kejahatan. Sebab dengkilah orang sihir, sebab dengkilah orang mencuri, sebab dengkilah orang membunuh, sebab dengkilah macam-macam kejahatan yang dilakukan. So jangan anggap dengki ni lah sikit je, tak ada. Dengki ni orang kata penyakit hati, penyakit yang kita tak nampak. Tetapi kalau dia dah mula makan diri kita, kita dah tak boleh nak hidup dalam ketenangan. Macam mana nak tenang sibuk dengki dengan orang? Takkan tenang, tak boleh tenang. Sama juga dengan kemaafan. Kalau orang buat salah dengan kita berdendam. Adakah kita boleh hidup tenang? Tak. Sibuk berdendam. Sibuk tengok orang tu macam, kita dah tengah marah orang ni, tengok orang tu hidup bahagia. Macam tak ada apa-apa je kalau dosa dengan aku kan? Kita yang tak tenang, orang tu tak ada apa-apa dah. Kita yang tak tenang. Sebab tu kemaafan sebenarnya untuk diri kita, untuk dia sebenarnya. Dan momen kita mampu untuk maafkan, kita dah tak peduli dalam kehidupan dia. Sebab kita dah lepaskan. Mungkin tak lupa, tak kisahlah. Tetapi kita dah lepaskan beban itu dalam kehidupan kita. Sebab kita dendam orang tu tak ada apa-apa, bahagia sibuk dengan hidup. Kita yang tak boleh nak bahagia dengan keluarga kita sebab memikirkan kesenangan yang datang alami. Walhal kita ni paling teraniaya. Macam mana dia boleh hidup senang? Sedangkan Allah cakap doa orang yang teraniaya ni dibuat-buat. How do you define that? You ni yang betul-betul teraniaya. Sisi manusia berbeza kan? Mungkin kita rasa dia buat salah besar dengan kita, tapi dari sudut dia tak pandang macam itu. Dari sudut orang lain pun tak pandang macam itu. It can be anything. Sebab minda kita, setiap orang kita ini semuanya berbeza. Cara saya fikir lain, cara anda fikir lain. So itu kalau anda pernah terlihat, duduk, berbincang. Jangan simpan dalam hati. Dan bukan simpan dalam hati, dia akan banyak cabang-cabang, ada assumptions, ada apa akan jadi, ada what if. Semua ini permainan syaitan. Dia dah kacau minda, lalu jatuh ke hati. Dia jatuh ke mata dulu. Sebab mata kan melihat kesenangan orang tu. Mata dah sakit, dia jatuh ke hati. Dia bukan tak kenal maka tak cinta je. Anda boleh jadi benci daripada mata turun ke hati kan. Bukan hanya untuk cinta, tapi untuk juga perasaan dengki. Minta dijauhkan oleh Allah SWT. Okey. Lalu apa yang nanti buku ni bacalah sebab kita dah baca. Sebab dia more kepada dialog. Cerita ini more kepada dialog. Jadi kita buka sikit 82. Kita tengok perkataan yang Masya Allah la hawla la quwwata illa billah tu. Page 82 saya bacakan dalam Alam Biru tu. Kekuatan yang ada pada zikir haqalah ialah ucapan
La haula wala quwwata illa billah, benar-benar memberi kesan amat dalam terhadap kehidupan manusia. Hauqalah dapat merawat jiwa manusia yang lemah dan kecewa. Manusia harus akur akan kelemahan diri agar dapat menerbitkan rasa kebergantungan diri terhadap Allah dalam apa jua tindakan. Manusia yang sering merungut terhadap takdir kehidupannya adalah manusia yang merasakan dirinya mampu mengatasi takdir Allah dan berkuranglah sifat kebergantungannya terhadap Allah. Oleh hal yang demikian, lazimkan diri dengan zikir hauqalah agar hati tenang dan redha dengan segala ketentuannya. Maknanya apa? Kadang-kadang kan kita cakap, kalaulah bila ada sesuatu berlaku kepada kita, kadang mulut kita kan laju je, kalaulah aku tak pergi kan, kalaulah aku tak buat kita rasakan apa? Sebab kita nak kena percaya. Okey, apabila ada musibah datang, ianya menjadi pengajaran untuk kita. Tetapi musibah tu datang kerana izin Allah. Kerana memang dah ditakdirkan oleh Allah benda itu berlaku. Jadi, segala perbuatan yang kita lakukan pada hari tersebut, dia tak akan jadi what if pun sebenarnya. Sebab memang akan jadi, macam mana pun akan jadi. You akan diguide oleh Allah untuk pilih pilihan tersebut, you tetap akan lakukan. Apa yang terjadi, musibah yang terjadi itu tetap akan berlaku. Sebab kita ini tak punya kuasa berbanding Allah. Kita tak ada kuasa untuk menukar takdir. Yang ada kuasa untuk menukar takdir hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adakah kita tahu takdir yang telah ditetapkan? Kita tidak tahu. Macam mana nak tahu bila benda itu dah berlaku? Bila benda dah berlaku, barulah kita tahu, oh ni. Tapi jangan juga jadikan ianya sebagai satu alasan. Kita punya salah, orang ni takdir Allah. Kita punya salah ni, tapi kita salahkan takdir. Banyak tak berlaku? Banyak. Sebab selagi senang salahkan takdir daripada nak bagi alasan. Betul tak? Walhal salah kita. Ianya tidak menjadi penyebab untuk kita bagi berlaku apa, katakan dah takdir, memang ini takdir Allah untuk kesalahan yang kita lakukan. Jangan biasakan diri menjadikan itu sebagai alasan atas kesalahan kita. Atas kesalahan orang, yes, boleh. Atas kesalahan kita, jangan. Sebab bila kita sering jadikan ianya sebagai alasan, maka atas diri kita ini dah tak ada usaha dah nanti. Dah tak ada usaha nak menjadi lebih baik dan lebih baik pada hari-hari seterusnya. Okey? Jadi daripada episod ini, apa yang Dr. Zazan cakap ini adalah 5 perkara yang boleh kita ambil sebagai pengajaran. Yang pertama sekali, Allah beri nikmat kepada orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang musyrik. Allah bukan hanya beri nikmat kepada orang yang beriman sahaja, tetapi Allah beri nikmat kepada semua orang. Betul tak? Betul tak? Jadi jangan rasa heran apabila kita nampak kenapa orang yang tidak beriman ni kehidupannya lebih senang. Kenapa orang yang tidak beriman ni kehidupannya lebih bahagia. Kenapa orang yang tidak beriman ni kehidupannya lebih teratur. Kerana itu adalah usaha mereka dan itu adalah balasan Allah beri di atas kebaikan yang mereka lakukan di atas dunia sahaja. Itu perbezaannya. Apabila seorang yang tidak beriman, Allah berikan nikmat, Allah hanya berikan nikmat di dunia sahaja. Apabila orang beriman yang berusaha, Allah berikan nikmat di dunia, mereka bukan hanya dapat di dunia, tetapi di akhirat juga. Okey? Dan yang kedua adalah saling nasihat sesama kita. Ini adalah kawan yang paling baik. Apabila kita bersahabat, carilah sahabat yang boleh ingatkan kita kepada Allah. Carilah sahabat yang boleh nasihatkan kita apabila kita terjauh daripada landasan Allah. Tapi kita kalau nak jadi sahabat yang sedemikian pun perlu faham dan tahu nasihat ini ada seninya. Okey, janganlah kita nasihat sehingga menjatuhkan. Nasihat secara baik, nasihat dengan niat untuk
bukakan hati dan minda kawan kita ni untuk terima dan berubah. Tetapi kalau kita nasihat dengan niat nak menjatuhkan, tidak akan terjadi. Okey. Kekayaan sebagai nikmat dan juga ujian, saya sentuh ni tadi kan. Jangan sampai kekayaan ini menghapus kepercayaan kita kepada hari kiamat. Ataupun jangan sampai kekayaan yang kita dapat ni, yang Allah kurniakan ni, melalaikan kita. Lagi susah kita nak tinggalkan dunia sebab atas dasar hasil usaha kita ni, macam mana kita nak mati ni. Aku dah berusaha ni, tak sempat nak enjoy ni, orang kata. Dah macam-macam, dah nak kiamat lah ke. Habis duit aku juta-juta belum habis segini. Sebab apa? Terlalu cikgu daripada dunia. Okay? Salah ke dapat kesenangan dekat dunia? Salah ke kalau saya bercita-cita nak jadi kaya, Zal? Tak salah. Malah baru-baru ni, jam 10:30 ya? Saya sikit tambah sikit lagi. Malah baru-baru ni ada sharing daripada Zuzah Asmaharun. Kita pilih kita nak cari sahabat yang macam mana. Sahabat yang kaya raya ada Osman bin Affan yang membelanjakan hartanya pada dunia. Sahabat yang hanya bergantung kepada amalan, ada Bilal bin Rabah, seorang hamba yang dimerdekakan. Ada dia harta? Tak ada, tapi dia punya amalan, dia punya takwa kepada Allah sangat hebat. Ada lagi lah sahabat apa saya tanya. Tapi ada. Sebab you tak boleh nak be all lah. You choose one. You nak jadi orang yang beriman yang bagaimana? Apa sumbangan you pada masyarakat? Apa yang you nak buat? You choose. Bila you dah ada tujuan, jadilah. Nak jadi kaya, dipersilakan. Tetapi hak orang lain jangan ambil. Perlu tahu dalam rezeki kita ada hak orang lain. Yang wajib adalah zakat. Okey, kembalikan nikmat kepada Allah. Ini jangan lupa. Apa sahaja yang kita ada, sandarkan, kembalikan kepada Allah. Supaya apa? Tidak jatuh riak dalam hati kita. Itu yang paling kita takuti. Bila ada riak dalam hati, pun permulaan kepada segala-galanya. Okey? Dan tolong percaya yang hanya Allah lah tempat kita berlindung. Tak ada satu manusia pun yang boleh menolong kita sekiranya Allah tidak izinkan. Okey, jika diturunkan bala ke atas manusia, tiada siapa yang dapat menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa berdoa dan terus berdoa supaya kita ini sentiasa berada di bawah lindungan Allah dan kehidupan kita ini, umur kita yang semakin tahun ke tahun ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah cerita berkenaan dengan pemilik dua kebun yang sangat kaya tapi akhirnya musnah kerana takburan diri sendiri. Okey?